Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 16 Disember 2022. Seramai 92 tahanan warga negara Indonesia berjaya dipindahkan dari Pelabuhan Tawau ke Pelabuhan Nunukan, Indonesia menggunakan pengangkutan laut. Proses pemindahan tahanan dengan iring kawal masuk sehingga ke dalam vesel laut. Menerusi kenyataan Pengarah Imigresen Negeri Sabah Datuk Siti Saleha Habib Yusof, kesemua tahanan terdiri 71 lelaki, 20 perempuan dan seorang kanak-kanak dari 23 bulan ke bawah sehingga 12 tahun. Semua parti yang ditahan di Depot Imigresen telah melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Datuk Siti Saleha turut mengingatkan agar semua warga asing perlu memastikan mereka memiliki dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja yang dibenarkan sebelum masuk ke negara ini. Setiap majikan juga perlu bertanggungjawab dengan memastikan pekerja yang digaji mempunyai dokumen dan pas kerja yang sah dan lengkap sebelum diambil bekerja. Jelasnya lagi, operasi pemindahan akan diteruskan melibatkan pelbagai pihak. Pemindahan ini turut dijayakan Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Polis Diraja Malaysia, Eastern Sabah Security Command ESCOM, Lembaga Pelabuhan dan Dermaga Negeri, Jabatan Laut Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM, Angkatan Tugas Bersama 2 ATB2, Jabatan Kastam Diraja Malaysia dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah terus mencatatkan penurunan jangkitan baharu COVID-19 semalam dengan 41 kes kurang 13 berbanding hari sebelumnya. Ia seiring kadar penularan yang rendah iaitu 270% dengan jumlah sampel ujian 1,519. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu satu-satunya daerah yang mencatatkan kes 2 angka dengan 12 kes baharu, manakala 18 daerah tidak merekodkan sebarang jangkitan baharu. 40 kes direkodkan dalam kategori 1 dan 2, sementara itu tiada kes kematian direkodkan semalam. Seramai 91 pesakit sembuh, manakala 181 pesakit sedang menerima rawatan. Pengekalan tarif elektrik seperti diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut baik rakyat negeri ini. Rata-rata mereka yang ditemui RTM menyifatkan tindakan kerajaan itu dapat membantu mengurangkan bebanan dan kos sara hidup, terutama mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Sangat berbalailah sebab sebagai kami kan peniaga, mengurangkan kos-kos macam penggunaan lampu macam gitu, mengurangkan. Lagipun kami B40 kan, jadi itulah sangat berbalailah. Dari segi kos, mengurangkan kos perbelanjaan peniaga seperti saya sangat-sangat dialu-alukan lah untuk kami sebagai peniaga dan juga sebagai pengguna dalam kos penurunan elektrik atau tidak dikenakan cas tinggi kepada pengguna-pengguna seperti kami. Merasa bersyukur karena sekarang ini pun dengan taraf kehidupan sekarang ini memang ada susah sedikit lah. Jadi kami rasa semua kira macam ringan beban sedikit. Dan kami berterima kasih kepada PM Malaysia yang sekarang ini lah. Bagi macam kami golongan B40 ni bersyukurlah, ada senang hati kerana sekarang kita sedia maklum keadaan ekonomi sekarang ni agak tidak stabil kan, ada susah, jadi barangan lain pun banyak naik pas semua, jadi bersyukurlah, berterima kasih juga dengan PM kerana ada aspek yang masih boleh dikonsiderkan lah. Sekarang pun kita tahu ekonomi tidak berapa bagus kan, jadi dengan yang begitu punya pengumuman kami rasa okey lah, senang. Lagipun kos sara hidup pun tidak perlu bertambah begitu. Jadi kami dapat kurangkan sedikit daripada penambahan itu kos dalam hidup, cara hidup. Kalau bagi saya, kalau dalam jangka masa panjang dia dapat ditetapkan begitu pun sudah cukup. Apalagi kalau dia boleh kurangkan lagi, itu lagi membantu rakyat.
Baru-baru ini, Perdana Menteri mengumumkan tiada kenaikan tarif elektrik biarpun jumlah keseluruhan kos subsidi bahan api itu bakal mencecah 30 bilion ringgit. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah SKSSR dilihat mampu menjamin perlindungan sosial untuk wanita khususnya golongan B40. Skim berkenaan juga diharap dapat meringankan beban mereka dengan harga caruman setahun sekali bayar yang berpatutan. Mereka yang ditemui RTM di Kota Kinabalu berharap kerajaan akan terus komited memperkasa perlindungan kepada golongan wanita pada masa hadapan. Harap-harap barang boleh tolong, yang apa-apa boleh bagus, boleh bikin yang baru-baru semualah. Sekarang ni musim susah zait, susah cari kerja, ada yang banyak cari kerja dah. Kan banyak orang cari kerja susah juga. Bagus juga lah, saya sokong juga itu. Ngam. Pendapat saya dalam perlindungan ini harus dibuatlah. Sebab kota sekarang ini kan ekonomi pun jatuh naik. Jadi saya sokonglah untuk yang skim ini. Sangat menyokonglah kalau memang betul ada begini. Kalau bagi saya memang perlulah ya untuk membantu bagi golongan-golongan yang memerlukan. Kalau dapat ini skim baguslah. SKSSR telah dilaksana di seluruh negara melalui Kementerian Sumber Manusia pada 1 Disember lepas untuk menyediakan perlindungan sosial bagi wanita warga negara Malaysia dan pemastautin tetap termasuk suri rumah sepenuh masa atau bekerja sendiri mahupun berniaga. Golongan wanita di bawah 55 tahun layak untuk mencarum sebanyak RM120 setahun sekali bayar untuk mendapat perlindungan bencana domestik atau keilatan sewaktu menguruskan rumah tangga. Pengumuman menambah baik perkhidmatan kesihatan khususnya infrastruktur di Sabah dan Sarawak disambut baik Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Api-Api Datuk Christina Leo. Menurut Datuk Christina, lebih banyak fasiliti kesihatan perlu disediakan khususnya di kawasan luar bandar negeri ini bagi memastikan golongan sasar menerima perkhidmatan sewajarnya. Beliau berkata demikian selepas melawat Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS di Likas Kota Kinabalu. Dalam program ini, Datuk Christina menyampaikan kek Krismas kepada petugas hospital dan 215 pek goodies untuk wad kanak-kanak kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan HWKKS, Dr. Fauzia Hanim Hashim. Sabtu lepas, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa memberitahu kementeriannya mengambil maklum aduan dan masalah berkaitan perkhidmatan kesihatan di Sabah dan Sarawak. Seorang lelaki rentung apabila kenderaan dipandunya terbakar 100% selepas bertembung dengan kenderaan lain di Kampung Tambalugu Tuaran petang semalam, manakala dua individu dalam kenderaan lain tidak mengalami kecederaan. Menurut kenyataan Penolong Pengarah Bahagian Operasi Negeri Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah, Misran Bisara, pihaknya menerima panggilan pada 4.48 petang dan pasukan diketuai Nur Kizan Durudin dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tuaran digegaskan ke lokasi kejadian sejauh 8 km. Operasi pemadaman menggunakan satu aliran salur bantu mula dengan sumber air daripada jentera. Mangsa disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dan seterusnya diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Operasi ditamatkan pada 7.25 malam. Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS menyasarkan lebih banyak program tanggungjawab sosial korporat CSR melalui program jelajahatan perdana Komuniti Prihatin Komuniti Sejahtera KRIS di kawasan luar bandar di negeri ini. Ia bertujuan membantu meringankan beban ibu bapa kurang berkemampuan untuk melaksana aktiviti berkaitan. Kami mengharap kami dapat membuat 5 lokasi iaitu 2 di dalam UMS dan 3 di luar UMS lah, di mana kami akan sponsor semua program katan ini. 3 di luar UMS tu merupakan di Tambunan, which is 2 hari lepas. Hari ini di Keningau, Kampung Merampung, dan di luar seterusnya pada 19 hari bulan di Kuala Penyu. Dan 2 lagi program kami anjurkan di dalam UMS lah, yang di mana seterusnya pada 17 hari bulan dalam UMS sendiri.
Dr. Muhammad Amirul ditemui pemberita RTM sempena program berkenaan di Kampung Merampung, Keningau. Mereka yang ditemui merakamkan penghargaan atas usaha murni HUMS dan berharap program ini dapat diteruskan. Kalau program ini tidak diadakan, mereka terpaksa keluar di hospital untuk menyunat anak mereka dengan bayaran yang begitu tinggi sekali. Jadi dengan adanya program ini boleh membantu kepada warga kami di Kampung Merampung inilah. Saya mewakili bagi pihak seluruh ibu bapa di Kampung Merampung mengucapkan terima kasih kepada pihak Hospital UMS di atas kesudian untuk mengadakan program. Kumpulan Bimbingan Seni Cemerlang KBSC Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri Sabah JKKN Sabah menyasarkan kemenangan dalam peringkat akhir pertandingan kejuaraan tari kanak-kanak Malaysia KTKKM yang akan berlangsung di Panggung Sari Istana Budaya pada 17 hingga 18 Disember ini. Mereka terdiri 15 kanak-kanak dan remaja berumur antara 10 hingga 17 tahun dari sekitar Kota Kinabalu. Menurut Pegawai Penyelaras Kumpulan KBSC Hasanal Redzwan, setiap peserta telah menjalani latihan sepanjang tahun bagi mengekalkan stamina, fizikal dan kekuatan mental. Sebab kami betul-betul berhasrat untuk mencapai kejayaan untuk negeri Sabah tahun ini. Jadi saya menyeru semua rakyat Sabah yang berada di tidak kira di mana juga, terutama yang berada berdekatan dengan Istana Budaya Kuala Lumpur itu, tolong hadir beramai-ramai ke Panggung Sari Istana Budaya kerana sokongan rakyat Sabah itu sangat-sangat diperlukan. Kerana saya dipercayakan sorakan juga memainkan peranan penting. Beliau ditemui RTM di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. KBSC JKKN Sabah pernah dinobatkan naib juara pada 2018 dengan tarian etnik Bajau Sempurna dan Pingat Gangsa dengan tarian etnik Dusun Gana Keningau pada 2019. Tahun ini KBSC JKKN Sabah akan bersaing dengan 7 negeri lain iaitu Sarawak, Pahang, Perlis, Melaka, Kelantan, Perak dan Pulau Pinang. Rasa biasa ya, sebab banyak kali sudah wakil Sabah, wakil sekolah. Semangat tu ada sebab saya last year kan. Jadi saya mau kasih menang juga adik-adik saya. Harapan kami sekumpulan adalah untuk mendapat emas di Istana Budaya nanti. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Mazrona Kalinggalan. Salam hormat dan salam perpaduan.